Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Hari ini pelajar sekalian, kita akan lihat kepada satu lagi lesson yang berkaitan dengan transport across membrane. Kita dah banyak melihat tentang bagaimana the substance can be moved from the one region to another region across the plasma membranes by not using the energy, di mana tidak menggunakan sebarang tenaga. That particular transport of substance we call as a passive transport. Passive transport hanya melibatkan pergerakan bahan di mana tenaga itu adalah daripada keupayaan bahan itu sendiri. They are from the potential energy in that substance. Jadi pergerakan itu berlaku dengan kaedah follow the concentration gradient from high concentration gradient to the lower part of concentration gradient. Kali ini kita akan fokus kepada setengah pergerakan bahan, transport of substance, di mana penggunaan tenaga diperlukan. Ini kita namakan dia sebagai active transport. Active transport di sini melibatkan transport protein. Sebelum kita lihat dengan detail, mari kita lihat bagaimana kita nak fahamkan tentang active transport ini. For some transport protein, it will move the solute against the concentration gradient. So bagi active transport ini, dia menggunakan transport protein. Yang transport protein ini able to move the solute, bahan-bahan ya, against the concentration gradient. Olehnya demikian, untuk menggerakkan satu bahan daripada satu region ke satu region yang lain against the concentration gradient, dia memerlukan satu kaedah untuk pump solute itu. The solute is pumped across the membrane against the gradient. This one required expend of energy. Jadi dia memerlukan tenaga. Tenaga ini bukan daripada keupayaan bahan. Tenaga ini datang daripada sel, di mana sel akan membekalkan ATP. So, saya nak kamu kurungkan perkataan expend of energy ni dengan perkataan ATP. So, dia memerlukan penggunaan tenaga dalam bentuk ATP. So, once this transport of substance is required expenditure of energy, this transport of the substance we call as an active transport. Active transport memerlukan transport protein. Sebelum ini kita bincangkan tentang transport protein ini digunakan semasa facilitated diffusion. Dalam facilitated diffusion, pergerakan bahan adalah follow concentration gradient. Oleh yang demikian, transport protein yang digunakan semasa facilitated diffusion adalah channel protein dan carrier protein. Namun begitu, bagi active transport protein yang digunakan adalah carrier protein. Because of what? Because ATP is required to change the shape of the carrier protein to shuttle the substance from the lower concentration gradient to the higher concentration gradient. Seperti yang kamu nampak dalam gambar yang saya tunjukkan ini. Ini adalah solute concentration yang rendah. Ini adalah bahagian solute concentration yang tinggi. Dalam pergerakan bahan ini, setengah keadaan, gradient ini perlu wujud. Olehnya demikian, dia nak mengekalkan keadaan solute yang rendah pada bahagian A kepada concentration yang tinggi pada bahagian B. Olehnya demikian, solute ini perlu kita shuttle daripada A pergi ke B. Untuk shuttle the solute daripada A ke B, ia adalah against concentration gradient. Dia memerlukan carrier protein, di mana carrier protein ini akan mengubah bentuk untuk shuttle the solute daripada A ke B. Keadaan ini memerlukan penggunaan tenaga dalam bentuk ATP. So this particular process mechanism we call as active transport. Active transport ni ada function dia. Function dia adalah penting untuk maintain internal concentration of small solute, supaya keadaan dalam sel itu sentiasa mempunyai solute concentration yang rendah berbanding dengan persekitaran luar. Oleh itu, lagi
Satu contoh yang untuk kita mudah untuk kita faham tentang active transport ni adalah sodium potassium pump. So kita ulang balik pelajaran kita. Active transport ni adalah satu kaedah mekanisme di mana move the solute against the concentration gradient. Kaedah ini menggunakan tenaga dalam bentuk ATP dan dia memerlukan penggunaan transport protein, dan transport protein yang digunakan adalah carrier protein. Keadaan ini penting supaya persekitaran sel kekal rendah kandungan solutnya. So function dia adalah maintain internal concentration of the small solute differ from the concentration in its environment. Dan contoh yang kita kena tahu adalah sodium potassium pump. That's all on our lesson. Kita akan tengok lebih detail tentang sodium potassium pump on our next lesson.